Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardh, wa bihi ma syaa min syai'in ba'd. Subhanahu subhanahu, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بشريعته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh pegawai-pegawai Masjid Ibrahimi, sekalian para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ini kita akan sambung pengajian kita di dalam tafsir surah Yasin. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk ayat yang ke-34. Firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Maksudnya, dan kami jadikan padanya, yakni di atas muka bumi Allah, kebun-kebun daripada pohon-pohon kurma dan juga anggur, serta kami pancarkan padanya mata-mata air. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada tanda kebesaran Allah sebagai Tuhan yang menguasai alam dunia dan alam akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemukakan di dalam ayat yang ke-34 ini. Yang pertamanya, Allah mewujudkan di atas muka bumi ini jannat, kebun-kebun yang sangat digemari oleh manusia. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ, kami jadikan di atas muka bumi ini ada kebun-kebun, kebun yang subur, yang sememangnya diminati oleh sesiapa, terutama sekali masyarakat yang berada di bumi yang kering kuntan seperti negara-negara Arab. Dan kebetulan Al-Quranul Karim diturunkan di dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran ini walaupun panduan untuk semua, ia lebih dekat dengan masyarakat Arab. Sebab bahasanya Arab, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam kalangan orang Arab. Maka Allah menyebut dalam situasi masyarakat Arab yang berada di padang pasir yang kering kuntan, yang tidak ada anak-anak sungai, tidak ada mata air, tetapi Allah tetap menyebut وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ, kami jadikan di atas muka bumi Allah ini jannat, kebun-kebun, min nakhilin, daripada pohon-pohon kurma, wa a'nab, begitu juga dengan pohon-pohon anggur.
Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di bumi yang kering kuntal seperti negara Arab, kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, sekali kita lihat satu benda yang agak mustahil, tumbuh-tumbuhan. Hujan kalau mari negara Arab ni 2 kali setahun, itu nikmat yang besar. Negara Arab ini kadang-kadang 2 tahun sekali turun hujan. Itu bumi dia, kering kuntal. Di negara Arab tidak ada orang gali telaga, tidak ada, kecuali di kawasan-kawasan wadi, kawasan yang rendah, di kawasan pendalaman, di kampung-kampung, itu adalah. Umumnya tidak ada, sebab tidak ada air di dalam bumi. Kalau kita korek, dia tidak mengeluarkan air. Walaupun sampai 100 meter kita korek di bawah tanah, dia tidak berair. Ini negara Arab. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap sebut jannat. Di sana ada kebun-kebun. Kalau kita lihat di dalam sejarah tamadun manusia, di zaman silam dahulu kala yang Allah Subhanahu wa taala nakalkan di dalam Al-Quranul Karim, di bumi Yaman, di sebelah negara Yaman, di bawah, kita tahu di kawasan lebih bawah lebih panas. Di Yaman panas sangat teruk, sampai 60-65 darjah Celsius. Kita buka di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut sejarah yang berlaku di negara Yaman, Ardul Jannatain. Di sana ada 2 kebun yang sangat subur, yang dimiliki oleh seorang kenamaan, seorang yang kaya, yang murah hati. Yang Allah alirkan di tengah-tengah kebun ini sungai, dan kebun ini menjadi sangat subur. Tuan kebun ini, dia cari siapa saja yang berada di dalam negara Yaman, yang tidak mempunyai pekerjaan, yang miskin, dia minta bekerja di dalam kebun dia. Kerja, tuan kebun tak bagi gaji, tapi semua hasil yang diperolehi dalam kebun ini dia bagi kepada pekerja, lebih daripada gaji lagi. Dia bagi kepada pekerja, sehingga orang miskin yang bekerja di kebun ini lama kelamaan menjadi kaya, menjadi senang. Apabila manusia senang, para hadirin hadirat sekalian, kita kena belajar. Bila dia senang, dia lupa kepada token dia, lupa kepada tuan kebun. Ada di antara mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tuan kebun ni mati cepat. Tengok manusia, para hadirin hadirat sekalian, tolong manusia ni. Manusia, ialah kita semua ni manusia, tapi kita kena ingat, kita jangan jadi tolu. Tolu. Barangkali setiap orang, kalau kita berenung, kita tengok kawan-kawan kita, hok dulu, hok baik dengan kita, kita tolong dia apa semua sekali. Kalau dia remeh, kita pergi ziarah. Cuba kita cari dalam hidup kita. Kemudian lepas daripada dia senang, dia dapat harta benda, dia apa? Para hadirin, dia tak wisalah kita. Ini manusia. Ini manusia. Sebab itu ada dalam sebuah kitab, dia menceritakan seorang suami isteri yang hidup kaya-raya lah, daripada harta suami. Rumahnya besar, keretanya besar, kenderaannya besar. Dulu unta lah, ada unta merah, ada apa semua sekali. Lalu takdir Allah Subhanahu wa taala, suami ini meninggal dunia. Lalu ditinggalnya harta benda yang banyak. Jadi harta benda ini menjadi milik isteri. Lalu bila suami ini mati,
Isteri ni pun kahwin lain. Naik atas hutan merah dia. Dia lalu kot tepi kubur, paling pun dok salah pun tak bui. Para hadirin, ni kerenah manusia. Kerenah manusia. Manusia dia jadi baik bila dia susah. Dengan tak dinafikan, ada jenis susah tolong pun ada juga. Tapi kebanyakan daripada manusia, bila kita dalam kesusahan, kita mudah kenal orang. Kita mudah tegur orang. Kita mudah nak tolong orang. Sebab kita tahu arti kesusahan. Tapi raga manusia, bila dia kaya raya, habis. Dia tak ingat dah zaman dia susah dulu. Dia tak ingat dah siapa hok tolong dia apa semua sekali. Dia anggap kecil belaka. Sekarang ni dia boleh buat apa saja. Ini manusia. Baik. Di negara Yaman ada Ardul Jannatain. Kalau ada sahabat-sahabat yang pernah belajar di Yaman, dia tahu sangatlah. Ada di antara mereka yang doa kepada Allah supaya tuai kebun ni mati cepat. Dia berasa harta ni harta dia dah. Sebab tuai kebun ni murah hati. Mu ni mu kerja 1 ekar seorang ke, semua hasil dia ambil semualah. Ambil guna untuk anak isteri, guna untuk apa. Lama kelamaan dia mari berasa pohon dia kata lambat Datuk ni mati. Manusia. Nah, dalam surah Al-Baqarah, sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni lembu betina. Mengapa Allah namakan Baqarah? Kerana kisah seekor lembu betina. Seorang yang kaya raya, anak tak ada. Dia ada anak saudara ya. Anak tak ada. Tapi kedekut banget. Hak ni bahasa kedekut. Anak saudara nak tupai harta pun payah. Kloret. Dia tak bui. Akhir sekali anak saudara ni pakak. Pakak adik-beradik. Dia kata kita kena doa banyak biar dia mati cepat. Bila dia mati kita boleh terima saka. Keselagi dia hidup kita tak boleh tupai harta dia. Dia pakak berdoa. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pok saudara dia ni mati cepat. Bila dia doa kepada Allah, kau segar pok saudara. Kau berdoa, kau segar. Kau mayajak, kau segar. Akhir sekali dia kata sudah kerja. Kita doa, kita semayajak, kau segar. Nuak lagu mana? Dia pakak adik-beradik dia. Dia kata kena bunuh lagu ni. Lalu dia bunuh pak saudara dia. Lepas daripada dia bunuh, dia pakak adik-beradik, kita menyamar, berlakon. Lalu dia berlakon, dia cari kapung-kapung. Dia kata siapa dia tak kerti bahasa bunuh pak saudara aku. Padahal dia je bunuh. Siapa yang bunuh pak saudara aku? Kalau dia, aku cicil umat. Yang dia cari kapung tu, kapung ni, cari punya cari. Akhir sekali dia tergamuk, dia pergi mengadu kepada Nabi yang hidup di zaman itu. Dia mengadu pada Nabi. Berlakon dia ni sampai tahap tu. Dia kata, wahai Nabi Allah, tolong doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni wak gora dengan Nabi. Tolong doa supaya aku ni jumpa orang yang bunuh pak saudara aku. Kalau aku jumpa, aku nak cecek biar lain. Para hadirin, Nabi ni jangan main, jangan doa gora. Hatta zaman kita ni, adik kakak sekalian, kita jangan duk gora dengan semaya ajak, dengan tok guru, dengan siapa jangan. Nak gora apa biar kenal orang. Dia kenal orang. Ketidak paruk. Yang gora dengan Nabi. Surah Al-Baqarah. Dia kata cu doa pada Allah, biar Allah tunjuk siapa dia tak kerti bahasa ni. Lalu Nabi yang ada di zaman itu nyakak tangan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada Nabi ni supaya cari Baqarah lembu betina. Buat mari. Lalu disembelihnya lembu betina, diambilnya satu anggota. Satu riwayat kata ekor, satu riwayat kata kaki. Hok ni orang su ekor kali ni. Ambil, dia kata satu anggota ni pergi ketuk mayat yang telah mati, mayat pak saudara dia. Pergi ketuk. Nabi ni, para hadirin hadirat sekalian, dia tak kecek banyak bila Allah arah lagu tu. Dia perintah supaya cari lembu. Bila suruh cari lembu, sembelih, mari depan dia kerak satu anggota. Ambil, Nabi ni ambil anggota ni ketuk pak saudara hak mati. Pok katok bikah bangun.
Bikah bangun, dia pun bagi tahu yang bunuh dia adalah anak saudara dia. Anak saudara dia. Dia pun mati balik. Mati balik. Menyebabkan kelai kabut. Sebab tu Amar kata jangan buat gora. Buat gora dengan Nabi, buat gora para alim ulama, buat gora dengan semaya hajat kau berapa kau jangan. Jangan para adik kakak sekalian, lambat banget boleh menyakit. Tengok. Nak cerita masalah harta benda. Baik. Tak apalah. Di Yaman, zaman dahulu kala, 2 kebun ni. Lalu selepas daripada itu, takdir Allah Subhanahu Wa Taala mati sungguh tuan kebun. Bila tuan kebun ni mati, sebelum daripada dia mati, dia bagi wasiat bahawa kebun yang dia miliki ni dia wakafkan kepada orang ramai yang miskin. Kebun yang luas dia wakafkan kepada orang ramai supaya orang ramai ni boleh cari rezeki. Orang ramai ni lebih ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu takdir Allah dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, pakak berebu. Pakak berebu. Hak tuan kebun kata seka, dia kata dok 5 ekar dulu. Hak boleh sekian banyak, ada hak boleh 2 ekar kerana anak dia ramai. Dok, dia kata bukan 2, 10. Balah mari berkucalan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan api daripada neraka Allah, daripada langit. Turun api. Allah bakarkan ardul jannatain. Kalau kita pergi hari ni, dan sayanya alhamdulillah telah sampai, kita tengok macam seolah-olah 2-3 tahun baru berlaku kebakaran. Tanah dengan batu kawasan tersebut hitam macam hangum api. Hitam. Ni. Baik. Tak apalah. Waktu kisah yang kita kena ambil pengajaran di dalam Al-Quranul Karim. Tapi Allah sebut macam di Yaman. Kalau kita pergi di Yaman hari ni, tak menasabah pada pasir kering kota, ambogi di tempat ardul jannatain. Kalau kita pergi nengung, kata belah mana ada air, mari mana pucuk air kawasan ni. Lo ni tak ada lah, kering kotanya. Allah bakar kawasan ni, dibakar, dijilat api oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh nanai sampai hari ni. Baik. Dulu Allah sebut dalam Quran, ada sungai yang mengalir di tengah-tengah kebun yang dimiliki oleh seorang yang murah hati ni. Kita nengung hari ni, mari manalah sungai zaman itu. Allah alirkan air. Ini adalah kuasa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah sebut pada malam ini, waja'alna fiha jannat. Kami jadikan di atas perut bumi jannat, kebun-kebun. Bila kita sebut kebun ni mesti dia memiliki air. Ada tempat negara Arab macam di Mesir ada Sungai Nil. Sungai Nil. Perhatikan, Sungai Nil ni pun sekali kita mikir penimpala. Perhatikan, penimpala Sungai Nil. Hujan sekali setahun. Sungai Nil tak pernah surut. Kita kalau kita buka TV dalam berita duk geger, pada habah baru 2 bulan lepas, sebulan lepas baru bohnya. Empangan di Pulau Penang kering, di Melaka surut tidak kering lagi, tapi nya surut air begitu semua empangan. Lepas tu sungai-sungai pula dibimbangi kerana air sudah cetek mengalir baru sebulan. Padahal tempat kita dalam perut bumi ni air banyak. Negara-negara macam di Mesir, kalau kita gali tak tubik air adik kakak, tapi ada Sungai Nil. Sungai Nil ni hujan sekali setahun, dan Sungai Nil tak pernah surut. Dah siapa jaga bagai lagu ni? Tempat kita hok hujan sokmo ni surut. Tak boleh Allah kalau panas dalam sebulan je panas. Panas tak turun hujan sebulan. Pada hati-hati malam petaka dalam baru padi kita merekoh semalam tengok. Kebetulan semalam amornya tak ada program. Dah tengok berita. Gagal diperoleh pasal buah harum manis. Buah harum manis. Buah harum manis ni dia luar hijau dalam orang. Jadi dia Allah kalau tak ada air bagian ni.
Bila air ni kering, dia Allah. Jadi gagal. Dia kata tak jadi dah harum manis tahun ni ada ni, dia kata tak akan keluar dah. Harum manis ni nak ke ayak. Ayak tak ada tak keluar. Hamba duk sengih suka. Tengok. Perhati lagi. Siapa ada ke sebulan kita kemarah, duk lagi. Tak siapa. Baik. Hal tu tak apalah. Acu kita mikir dengan akal kita. Mikir. Baru je tak sampai sebulan kering dah ke air yang ada dalam bumi kita ni. Lepas pada tu bumi kita pula kalau kita gali, pada hari ini nambah rasa kalau gali sampai 10 meter, galilah mana-mana pun di Malaysia ni tubik air. Tubik air. Tepat Arab 100 meter kalau kita gali tak tubik lagi. Tak tubik lagi. Tapi kalau kita tengok Puranggu, yang pertama dia sebut nakhil. Nakhil ni pohon khemur. Pohon khemur ni adik kakak sekalian dia tanam di Madinah banyak. Ada Taman Nabi, ada Ajwa, ada Ansali, ada Labani, ada Fatimi, ada macam-macam, beratus-ratus jenis kita tengok. Air tak ada dalam bumi dia tak ada. Tapi hidup pun khemur. Bahkan hidup dia lebih subur daripada tempat kita. Lagu mana Khija'al. Kita kata berkali pun khemur ni akar dia panjang berkali. Pergi sampai rata-rata. Pada hari ini, akar dia tidak panjang. Tapi Allah jaga. Tak apalah hak khemur. Cuba pergi Mesir. Tengok timur Cina. Batir. Pada hadirin, hamba tak nak tambah sikit abu ni. Di Mesir, buah timur Cina sama besar dengan tian ni kan, banyak putih. Pendek kita jalan kat dalam kedai jumpa lah. Peluk tak rapat. Ni, timur Cina. Dia tanam mana? Padai pasir. Kederak mana dia tanam? Pada hadirin sekalian, dia tanam timur ni sebelum daripada musim salji. Dia tanam kan, naik tu. Lepas pada tu mari musim sejuk. Bila mari musim sejuk ni, adik kakak sekalian, daun dia ni luruh habis. Tinggal rating. Rating ni hamba penuh, hamba repih adik kakak kering. Mari salji, penuh salji kan tu. Katanya orang tanya dia tu. Bila mari salji dia suka. Sebab apa? Bila atas muka bumi ni sejuk, dia akar dia lari dalam tanah. Dia turun. Daun tak ada. Jadi dia tidak proses makanan ni. Dia turun akar turun ke bawah. Jadi bila salji ni cair, tanah ni lemak kan tu. Naik tari adik kakak sekalian, dia tubik daun, dia tubik sekali dengan bunga. Gak destak naik tari ni dia nak masuk musim panas. Pada hadirin sekalian, jala dia ke pohon timun hak tanah ni, adik kakak sekalian, sedepa kalau 2 depa tu panjang, banyak sedepa je. Dia jala tu des sedepa dia jala kan tu. La ilaha illallah, nya bunga ke tubik buah kan tu. Kadang-kadang kena pergi buah dia. Kalau tidak, dia bila besar ni jadi putus takar. Perhatikan besar ni ada hak besar semeluk kan ni banyak. Pak kita tak ada semuti habuk hak besar semeluk ni. Dia ada amor gedakak kan dok. Gitu. Dia. Tidak kata nak tambah ke apa dok. Kalau ada sahabat-sahabat rajin duduk negara Arab akan jumpa. Tamu-tamu sebelah Jordan, sebelah apa? Basar buah timur dia. Dok. Acen nengung dalam buah timur ni air penuh. Mari mana air? Tempat kita apa jadi tak besar, tempat air banyak. Kambing, orang panggil kambing di negara Arab berbanding dengan tempat kita. Tempat kita ni rupuk banyak dah. Kita tok kambing apa semua sekalinya jadi bucik perut. Tak tahu gapo. Ni. Negara Arab ni adik kakak jadi siung je. Cobek sikit adalah pohon-pohon tengah pada pasir, keras kekung pohon ni. Dia pergi ragu sikit sinar gemuk sinar. Baik.
Hijab siapa? Nabi-nabi zaman dulu semua perah kambing belaka. No. Orang Arab dia mari sini dah. Dia tak tahu buah. Dia mari sini, saya mau mari. Allah, dia kata bapa mu tak perah kambing. Sebab dia tanya daging kambing mahal bengil tempat kita. Tempat dia murah je daging kambing. Tempat kita ni mahal. Mahal Allah. Dia kata kejut. Oh, dia mari bis. Dia kata apa? Dia kata mu kalau perah kambing sini boleh jadi kaya raya. Dia kata mu perah kambing. Sebab apa? Mu tak susah. Dia kata tengok pohon kayu banyak, ropuk banyak. Dia kata, kita suka sengih ni. Perah sini bucik perut. Dia tak jadi besar kambing. Tepat dia Allahnya segarnya kambing. Kalau kita tengok tak ada gamak. Baik. Bagai-bagai lagu ni. Ya Allah Subhanahu wa taala dia tunjuk kepada kita, dia sebut sepatah dalam Quran pertama sekali jannatin min nakhil. Aku buat mari pohon kurma. Nah, kita mendengung. Baru-baru ni ke di Kota Baru. Tempat Jebsal, ke buah kurma ke dak. Kita tengok pakak suka belaka Allah comel, orang pokok gambar lah. Masuk pak dalam TV 3, TV 1. Cerita bahawa pohon tama di Kota Baru buah. Adik kakak, aku tanya orang dalam. Habis banyak mana nak suruh bunga buah tu sepohon? Habis banyak mana? Mau tak ingat berapa ribu, Allah banyak lah habis je. Dengan baju, dengan teknologi begitu berani. Dah. Baru bunga tu bit buah. Lepas tu bunga tu bit buah sekali. Lepas tu duk. Pasal apa? Mahal kalau nak buat pulak lah. Tak padan. Sepohon tu. Tak silap 15 ribu. Baik. Nakhil. Yang Allah sebut dalam Quran. Ya Allah hidupkan negara Arab. Tanah adik kakak dia tanah bodoh. Supaya kita tanah punya sini lah. Tapi punya sini kalau kita tanah negara Arab. Taknya hidup pula. Allah buat. Kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala kaya. Apa bertanah pohon nakhil, pohon kurma tama, nabi lah apa ada rumah. Taknya buah. Buat sebut boleh. Ni taman nabi ni, nanti buah dia mau mari nak makan ni. Tak buah, nak boleh ke buah adik kakak, payah pahit. Lik sia tengok dia buat. Dia tanam pohon kurma dah. Dia sanggup membelanjakan banyak sekali turun kita pergi. Memang orang Melayu kita pergi pakat gila belaka. Dia kata ni jenis baka baru. Baka ni dia kata hidup sesuai dengan Malaysia. Target dia nak jual anak je. Nak jual anak. Kita tengok sebutir lada dia kan Allah tubik lebak pada tempat Arab. Lebak. Hok kita pergi setahun lepas ke 2 tahun lepas. Acu pergi pula lah ni nak tahu. Daun saja ada. Dia perhabis VTC tu pasal apa? Dia nak jual anak. Oh, nyapa kat pungguh tu ke anak. Klik tanah. Lepas tu naik daun. Daun tubik semacam daun. Tapi mayat tak tubik, buah tak tubik. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dia buat adik kakak sekalian, dia buat comel dia pohon mokhtar hidup di Malaysia. Acu kita tanam Mekah pohon mokhtar tu hidup adik kakak sekalian. Pohon kurma, pohon gapo dia tanam lek nu. Kalau tumbuh belaka atas muka bumi habis. Tak apalah. Tapi dia sebut sini nakhil, buah kurma, wa a'nab, pohon anggur. Adik kakak pohon anggur kalau kita fikir gak baik tempat kita lah hak tubuh molek dak dia tumbuh tempat-tempat salji. Di Jordan sebelah Palestin sebelah Syria. Amo ingat lagi amo duduk Jordan kan. Tuan rumah amo tanah lah 4-5 pohon je tepi rumah dia tanah kan. Musim dia buah adik kakak sekalian dia jalan naik. Tuan rumah duduk tikak mula-mula amo duduk tikak 1. Amo duduk tikak 1. Jadi para dia naik pak tikak 1. Naik. Adik kakak, buka kot nela dia. Kakak kita nak makan tak habis. Tuan rumah tegak sebut semua. Dia kata, mau makan lah apa? Dia kata, tak luak. Tuan rumah baik. Dia ni pengawal peribadi kepada Raja Hussein di waktu tu. Orang bisa lah. Dia kata, makan. Tak kita nak makan banyak mana. Nyebuah. Adik kakak sekalian, nyebuah sungguh. Hak duduk depan pintu nela hamba kan. Bakal dia kalau getuh buah dalam jok sejuk. So pintu nela. Keliling rumah dia tanam. Tumbuh lagu mana, mari mana air. Air kalau di Jordan ni air pun dia catu. Orang Jordan ni
Para hadirin, dia ambil air semaya pun dia tak ada air. Air hak ambil air semaya tak ada, dia buat basuh kain. Air hok kecoh untuk kain ni dia taruh pula dia buat jiruh bunga. Catu siapa tahap tu? Bukan apa kita. Tapi buah inab, buah anggur dia ni nyebuah sungguh. Mak kita bagi jawapan dalam kepala kita bahawa kerja ni bukan kerja kita manusia. Dia adalah kerja daripada Allah Subhanahu wa taala. Situ Allah nak tunjuk. Wa fajjarna fiha minal uyun. Ada tempat yang kami pancarkan ada uyun, ada mata air. Mata air. Sungai Nil kalau kita tengok pergi. Sungai Furat sebelah Iraq, sebelah Hapun. Kalau kita pergi tengok kat subhanallah, kita tengok mari mana air. Kita tengok Sungai Nil ni daripada daripada Ethiopia tu. Dia punya punca dia aluh mari sapa ke Mesir. Sungai Nil. Hak kita herannya taknya luar air. Taknya kering. Harga air Mesir dengan Malaysia jauh lah murah dia. Murah dia air. Macam di Arab Saudi air lebih murah daripada Malaysia. Walhal tempat kita air banyak kan. Tapi nak buat guana dak ni. Nak buat guana. Baik. Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Allah sebut supaya mung boleh makan buah yang keluar daripada tanaman-tanaman, sama ada tanaman min samarihi yang dia buah lagu tu. Di negara-negara Arab ni dia banyak tanaman liar. Tanaman liar lah. Pohon kemah hak tumbuh kat tepi jalan apa semua sekali dia tumbuh, akhir sekali tubik buah. Wa ma amilathu aydihim. Ada tumbuh-tumbuhan ni dia bukan tumbuh sendiri, diusaha oleh manusia. Orang tanam, lalu dia keluar buah. Bila keluar buah, para hadirin hadirat sekalian, kalau kita duduk negara Arab, buah kurma beratus jenis, lebih daripada 100 jenis, macam-macam jenis. Dah. Acu kita makan. Allah buat pelik. Taman Nabi rasa dia lain. Supaya kita muktal lah. Anak sekolah bahasa lain, cikgu lagu lain, keroknya lagu lain, rasa dia lagu lain. Acu kita nengung. Moktel keroknya kalau kita pergi tanah Pasir Putih, lagu tu lah berasa. Pergi tanah Allah ke Kota Baru, lagu tu lah berasa. Pergi tanah di Kuala Terengganu, lagu tu lah berasa. Sebuti. Tok nyanyi. Tidak kata hok ni masa sikit we pasal apa pergi tanah di Terengganu. Hok ni kita kata Allah kelak berasa. Pasal apa? Allah nung di tanah Johor. Kelak maka petok sedak kita kata. Dok adik kakak sekalian. Anak sekolah, tegak anak sekolah, tanam mana pun lagu tu lah rasa dia. Sama sebagaimana buah-buah taman ni. Bila kita tanam ajwa, taman Nabi ni, tanam situ pun lagu tu berasa, tanam lek ni pun lagu tu, tanam lek tu pun lagu tu. Rasa dia. Baik, siapa hok jaga rasa? Tentu kita kena jawab. Bukan kita tu yang kebun tu. Dah, Allah Subhanahu wa taala. Allah dia tanya sepatah afala yashkurun. Mu tak usah syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita nengung lah. Adik kakak sekalian, kita nengung. Lah ni musim orang tanah deria. Mengamuk tanah deria tak ni. Dia kunyit lah, dia buseking lah, dia di 24, 28, ada tahu tobik puluh-puluh semacam. Tanah. Adik kakak. Cuba kita bayar. Kita tanam museking besar, nak boleh ke buah dak 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun baru tubik buah. Tubik buah kita cekoh isi Allah lah. Butir berserenyih. Allah bakar museking dia jadi lagun ni. Ya. Ada ke orang berani buat kebun sampai 100 hektar? Para hadirin, orang tak akan buat kebun. Pasal apa? Kalau dia buat 100 hektar tanam museking ni,
Allah ada dalam 30-40 pohon je hok jadi sungguh. Hok lain tak jadi koksi ada pun dia daun pun ada. Orang muda kenal kau duk dia daun lah. Tubik dak ni. Tentunya manusia ni dia akan jadi puak peranda habis atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Buat baruh padi, luah-luah baruh padi. Kita tabur padi, memang tabur padi. Nya tumbuh lalai. Kita tanam naka, tobik buah galai. Para hadirin sebelum ni kita dah ngaji panjang. Bapa tumbuh-tumbuhan ni dia jadi tidak nyaya. Sebab mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tunduk dan patuh kepada perintah Allah, menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh atas muka bumi, hasil dia ni sebagaimana hak kita tanam. Kita tanam padi, dia tubiklah padi sekian. Kita tanam deria jenis ni, insya-Allah dia akan tumbuh lagu tu. Dia akan tubik lagu tu. Kecuali orang jual anak tu dia tipu. Jadi hijau juga. Mana? Ambo pun tanah jamai gitu. Tanah. Orang kata dia batemah dulu tak ada lagi di museking ke apa batemah apa sahur kita tanah. Tubik dia kapung. Nakal sungguh. Kita bahasa caya kok orang. Dia kata batemah kan kita batemah holo pitih dia kita tanah. Mana? Kita tanah. Akhir sekali bila tubik buah kita tanya dah guano tu ni Allah lah dia kata tak tahu kok mana takut betul kah takut alah no amba pun tak tahulah malah nak kata apa tapi goliknya dia pun kata benih kok dah batu pitih dia pakai kilah jenis lagu tu tubik buah dia kapung dia kakak sekali kata alah enggak barangnya barang 5 7 tahun baru buah kalau nak tebal tanah pula 7 tahun kita hidup kedok dah tahu. Baik. Allah dia tanya sepatutnya kita afala yashkurun. Dia kata tak si terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak si syukur kepada Allah. Kita tengok ada orang kaya kerana apa? Kerana padi, kerana berah. Sebab apa? Padi dan berah dia tak nyaya. Ada orang kaya kerana pohon deria, ada orang kaya kerana dokong, ada orang yang kaya kerana pohon gotu, pohon goni. Orang tanah balok, kaya kerana balok. Orang tanah sawit, kaya dengan sawit. Orang tanah berapa? Pohonyo. Boleh jadi kaya kerana pohonyo. Sebab apa? Semua sekali tanaman ini dia tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia patuh pada Allah, siapa hak kaya? Bukan tumbuh-tumbuhan yang kaya. Hak kayanya manusia. Afala yashkurun? Mun tak erti terima kasih pada Allah ke? Allah sekali-sekala ni kadang-kadang orang panggil dia bakit sikit dengan kita ni. Lepas tu dia sebut pula subhanallazi khalaqal azwaj. Allah Subhanahu Wa Taala buat pula atas muka bumi pohon kayu ke manusia ke natal ke azwaj ada pasangan. Adik kakak bapa kita hidup atas muka bumi ni bahagia kerana kita ada pasangan. Cuba kita bayar kalau kita duduk sorang pitih banyak. Kita pun buat rumah besar. Kita panggil orang ramai mari rumah kawan-kawan naik rumah baru, orang mari rumah kita besar. Kita pun suka gembira dak. Suka ke? No, orang duk kecil dia ni buat belakang pagar apa rumah besar anak ada seorang habuk bini pun duk kata. Nah. Pada hati cuba kita bayar. Sebab apa bila kita ada rumah besar kita ni suka? Apa? Pasal kita boleh mari orang puai kita kata terima kasih lah Allah lah adik no gak tak pernah terbayar ingat ke rumah boleh buat rumah biasa ni abang buat gini semua sampai 2-3 tekak luahnya begini no patu anak kita pula berebut pula dia nak duduk dalam bilik ni hak ni nak duduk dalam bilik ni anak kita hak besar kata buat lagu ni comel ayah baru kita suka sebab apa azwaj kita nikah ada keturunan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, dia azwaj. Allah buat pasal. Ada laki, ada puan. Binatang Allah buat pasal-pasal. Ada jantan, ada betina. Bila ada jantan, ada betina ni tak luak. Ikan laut tu dah. Allah daripada zaman dulu lagi dengan buka jeruk dengan berapa. Dah tak habis. Adik kakak sekalian tak habis.
Baru ni menteri dia bela berapa bilion ekor tak tahu. Dia genyelai bela 2 bilion dia kata. Ada ya. Tak habis adik kakak sekalian. Dah lagi yang dia bela dalam laut. Banyak ramai mana manusia sekalipun Allah pandai dia tu. Dia tu. Binatang lembu. Sekali mari raya haji tu kak, tak ada gamuk. Ni kalau kita bela ni semua sekali hak ada atas masjid ni, berapa ekor seorang semelih? Amor 20 lebih baru ni. Kalau kita kira kak, habis lecing dah Allah wa azwaj. Dia beranuk semua. Beranuk untuk sekalian manusia. Mimma tumbitul ardh, menyebabkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala nabat. Dia tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan buah durian. Kita tahu dia ada cara dia. Sebab tu dia bunga mengeluarkan buah tamar, buah nyo ke berapa ke. Rupanya ada pohon kayu ni jatuh ngetino duduk sepohon tu juga. Jadi bila dia bunga, kumbang mari sini ingat ni, dia menyebabkan dia ni keluar buah. Tapi Allah sebut, Allah kata aku buat tina jatah. Ada pohon ni suku-suku, hak jatah suku, hak tina suku. Macam binatang hak jatah suku, tina suku. Nah, manusia begitu juga ada hak laki, ada hak puan. Suku-suku. Tapi pokoknya ada laki, ada puan. Disebabkan adanya pasangan inilah muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni jadi subur, jadi makmur, jadi bahagia. Suka kita. Adik kakak acu kita nengung, kita kerja ke kuat-kuat dok gorang Allah overtime. Dah lah kita kerja ni boleh 50 riyal sehari overtime. Pas tengah malam kita kerja bolehlah 100 riyal. Kita beli barang-barang buat balik, anak kita suka. Anak kita okey. Dia kata ayah beli gon ni suka, esok nak pergi sekolah pagi. Pasal apa? Kita beli buk, kita beli kalam. Adik kakak hok kita overtime tu ada. Lupa hok letih. Ada anak belaka kan. Lupa kita hok letih. Sebab apa? Azwaj. Kerana kita nikah. Kita ada anak, kita ada isteri. Balik rumah. Kita boleh makan nasi, orang tina kita nanok masak, kita makan nasi apa semua sekali nyanda kenyang, kita rasa gembira. Isteri kita pun dia pilih Allah, dia kata abang dia balik kerja makan nasi banyak dia nanok. Padahal dia nyenggai ikan goreng gitu, dia tangan budu gitu, dia kata tok laki dia makan 3 pinggan. Dia pun suka hati. Pasal apa? Tok laki dia makan banyak. Bapa ada tok laki sebab azwaj. Kalau dia duduk sorang, Aja tanya orang lihat habis. Kalau dia duduk sore di rumah tu. Duduk sore, dia goreng nasi apa semua sekali. Lepas tu dia makan sendiri. Seronok tak? Dah adik kakak. Dia kena orang makan. Hak kita nanok ni baru kita suka. Benda-benda hak kita cari dimunafaat oleh orang lain. Anak-anak kita, keluarga kita. Kita buat rumah besar. Bila kita gembira, bila anak-anak kita suka, bila isteri kita suka, waris-waris kita hak lain mari suka. Allah dia kata, nasabah buat rumah besar, demo anak ramai. Kita pun suka. Ya. Cuba bayar dia mari. Dia kata, buat rumah besar kau kan, apa muduk sore. Habislah kegembiraan. Gembira ni, adik kakak sekalian, pandai Allah buat benda original. Sebab tu hati suka ni tidak semestinya orang kaya. Dia sesak mepeh. Sesak mepeh. Tapi kita tengok adik kakak Allah ceria dia. Petang-petang kat sana. Get no basikal, lo ni mutu lah. Mutu buruk mari masjid tukar. Mari masjid Sekelamin. Naik kereta buruk je anak-anak duduk belakang bawa mari masjid. Pitih Allah pitih bobo cukup. Silap-silap hari boleh tak boleh minyak kereta mari kita pakat jalan aja mari masjid. Balik. Toknya baloh tok gapo senyap adik kakak. Kadang-kadang tidur kan. Tidur ni adik kakak. Kali selimut selah. Bini tarik pun tubik punggung tok laki. Tok laki heret mari pun tubik bini. Cukup setahun sore tubik anak. Cukup setahun sore. Bahagia.
Tak rajin bangun tidur baloh gapo gitu gini tak ni. Tak rajin. Ada orang kadang-kadang dia kakak pitih banyak gitu begini. Tapi dekat nak gorek dekat selalu, dekat nak gorek coca. Ada orang boleh kena ni adik kakak. Kalau rumah dia ni bunyi ngamuk, bunyi nata dia. Orang kata dekat nak gorek dah ni. Pitih banyak, rumah besar. Sebab apa? Allah sebut azwaj. Perkahwinan kita ni bukan duduk pada paksi kaya kita, pakak besar kita, gapo kita duduk. Tapi kebahagiaan milik Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi kepada siapa yang dia nak. Allahu akbar. Cuma kita kalau kita senang berapa Allah beri pula kebahagiaan rumah tangga hak ni besar. Sebab itulah Allah sebut afala yashkurun. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Sebab tu adik kakak amo sebut sokmo kebahagiaan ni ke nak bayar dengan pitih tak boleh. Nak bayar sejuta tak jadi. Kebahagiaan. Kesihatan kita adik kakak sekalian. Allah nak bayar ratus ribu tak go. Amo aksiden baru ni patah kaki. 2 bulan boleh jalan, bukan kata tak boleh jalan, mulut sedap semacam kan nak makan, tapi nya sakit kaki tak boleh nak tu. Duk mangan tokak serang-serang, lepas tu tokak ni kita tahu. Dia kita gagocah dia lecing. Alah kecil-kecil tengok orang. Padahal kita tu bolah, tapi nak marah kat orang. Ni. 2 bulan, berasa apa 2 tahun. Kita biasa gecong mari. Kena kat pah ni. Baik, berapa nak bayar? Kalau boleh bayar, berapa nak bayar? Jawab dia juta-juta, tak pandai. Ni 2 bulan, tak apalah. Katakanlah kecah semua, pas mati. Allah. Lepas tu kita tak kecah. Afala yashkurun. Kita tak syukur kepada Allah. Lepas tu kalau kita tengok OKU. Hak kecah semua. Adik kakak sekalian, kalau ada OKU sini, yang mau ucap ribuan terima kasih kepada OKU. Rombongan mula-mula pergi ziarah hamba ni boleh korek okey. 2 buah kereta dia pergi. Mula-mula hamba aksiden, orang mula-mula siapa ziarah hamba okey. Amos salah tanya, kata guano, kata awal sangat mari. Dia kata kita faham ustaz bab tak ada kaki ni. Dengar ustaz patah kaki ni ibarat tak ada kaki lah, kita orang tak ada kaki ni kita faham lah. Dia kata susah lagu mana. Hak tu yang kita sapa selalu. Dia kata kalau orang mari ziarah kita suka. Ambo kata nak sindi kita kok. Nak sindi ambo kok lagu mana? Ala kuliah kita hangguk kepala. Okey you orang pertama siapa di rumah ambo. Lepas ambo balik Kuala Lumpur tu, lepas pada bubsi apa siapa di rumah tu, duduk mata setengah jasa puak dia siapa. Kata dah kau orang KU. Hok mari tu ada seorang tu hok puas, tak ada kaki dua-dua. Dia mari hok jatah, hok teno, 2-3 buah kereta dia mari di rumah. Allah. Bila kita tak ada kaki semeta kan, tak ada semeta lah, tak boleh tokak, tak boleh guna sebelah kaki semeta. Nak masuk dalam jamban pun nak terbalik, nak Allah payah adik kakak sekalian. Barang sini kau tu nak pergi ambil dah bergagai panggil anak. Sekarang ambil mari sini. Dia daripada beranak cacat kekal lagu tu, Allah takdir pada dia boleh hidup berpuluh-puluh tahun dengan kecacatan dia. Dan kita hak tak cacat ni afala yashkurun. Kita tak berasa ke kaki kita ni nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mari berasa Allah aku ni ada kaki gagah lagi, mana tempat aku wajib kena pergi? Masjid, tempat ni, biar kita mari berasa. Hak ni Allah bila banyak dia senara nikmat hak dia beri kepada kita, dia sebut sepatah afala yashkurun. Dia kata mo ni tak erti terima kasih kepada aku ke? Ni Allah Subhanahu wa taala dia sebut kepada kita. Adik kakak, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan insya-Allah 2-3 ayat kita ngaji pada malam ini kita pakat semok. Ambo, adik kakak pakat semok kita sejauh mana kita ni syukur pada Allah. Afala yashkurun.
Allah beri mata, Allah beri kaki, Allah beri telinga, Allah beri mulut, Allah beri kebun, Allah beri anak pinak, Allah beri gotu goni ni. Setara mana kita syukur pada Allah? Syukur pada Allah maknanya barang ni kita buat balik untuk pengabdian diri pada Allah. Kita ada kaki. Setara mana kaki kita syukur pada Allah? Siapa mana kaki kita? Mulut, tangan, mata, otak kita semua sekali ni. Setelah kita nengung tengah-tengah malam kali kita nengung, aku ni syukur banyak mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita jawab dengan iman. Tengah-tengah malam kita bangun tahajud tu, kita nengung, lepas pada kita zikir baca Quran, kita nengung setara mana kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah nikmat kesihatan kepada kita, Allah jaga keluarga kita, makan minum kita dan segala-galanya insya-Allah. Berkira sekadar itulah dan kita akan sambung semula pengajian kita ini di hari dan waktu yang sama di bulan hadapan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika minal 'ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la يستجاب لها ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم تممنا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.